membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahi 'aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Az-Zariyat ayat 55. Di mana Allah berfirman, dan hendaklah kamu memberikan peringatan, kerana semua peringatan itu sangat bermanfaat bagi setiap orang mukmin. Kenapa saya baca ayat ni tuan-tuan? Kerana masa saya duduk ni saya terpandang ni ayat ni. Perintah Allah supaya kita beringat, beri peringatan. Sebab kita ni selalu lupa tuan-tuan, tak ingat kan. Jadi insyaAllah sekali lagi malam ni kita bersyukur untuk menyambung lagi. Ada sikit lagi bacaan kita, iaitu mengenal nama-nama Tuhan, iaitu yang ke-55. Pada kuliah bulan lalu ada sikit ujungnya tak habis. Jadi bila dah habis ni, nanti insyaAllah kita akan masuk kepada nama yang ke-56. Allah disebut dengan nama Al-Wali, yakni Tuhan yang maha melindungi. Cuma saya nak menyebut supaya kita jadi imannya faham kan. Bukan bermakna bila Allah Ta'ala ini banyak sebutan namanya, bukan bermakna dia banyak bilangannya. Cuma gelaran nama tu banyak, dia tetap esa. Jadi saya selalu ulang-ulang balik mengambil perkataan seorang ulama yang bernama Syekh Sabiq dalam kitab akidah dia. Di antara apa kelebihan ataupun manfaat Allah Ta'ala itu banyak nama dia sebut, ialah untuk memudahkan kita ma'rifatullah, untuk kenal dengan dia. Sebab nama Tuhan ni yang banyak-banyak tu, yang ada kata ribu. Yang kita baca dulu Taurah, dalam Injilnya ada masing-masing 300 nama. Yang kita baca ni menuruti satu hadis yang menyebut 99 nama. Yang nama-nama ni sentiasa berlegar setiap saat, tak pernah berhenti. Sebab Allah tu tidak ada penghujungnya. Jadi atas nama itu pun tidak ada penghujungnya. Allah tetap Allah sampai bila-bila, Ar-Rahman pun bila-bila, Ar-Rahim pun begitu. Dan saya pernah sebut dalam kuliah yang lalu, kita makan minum ni retinya Allah sediakan. Sebab itu nama dia sebut Ar-Razzaq pun berlaku sepanjang saat, sepanjang masa. Rezeki
rezeki ni bukan saja mana makan minum, bukan mana harta benda saja, malahan kita mendapat zuriat keturunan pun rezeki Allah beri. Ya, itu. Baik. Saya ambil daripada muka surat 205, di mana Al-Arham ni, pengarang ni sebut kalau Allah Ta'ala juga namanya Al-Matin, artinya kuat yang sempurna, kuat yang tidak ada lunturnya. Maka dia sebut di sini, sebarang percubaan untuk menandingi ataupun cuba nak menentang kuasa kekuatan Allah Ta'ala itu adalah sebagai perbuatan yang sia-sia. Gitu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan kat luar sana, kalau masih ada lagi orang yang tak nak semayang, yang tak nak balik pada Islam, yang dedang auratnya, yang mabuknya, segala kemungkaran dia buat, seolah-olahnya dia tu kuat nak lawan Tuhan, seolah-olahnya. Ya. Malam tadi di satu surau saya sebut, ya, kita takkan mampu nak melawan kekuatan Allah. Contoh yang seperti malam tadi, di sini pun saya pernah sebut. Kita nak menghadapi kepanasan, ya, siapa-siapa yang pakai motosikal, exhaust pipe dia tu, ya, siapa nak cuba boleh. Start dalam slow minute, selak kain, betis kita letak pada besi exhaust pipe. Cuba. Sebab lagak orang kat luar sana yang tak nak balik pada Islam, seolah macam dia kuat. Padahal exhaust pipe tu bukan menyala apinya, yang menyala dalam blok dia. Dah. Itu pun kita tak mampu. Yang Nabi pernah sebut, ya, kepanasan api neraka itu adalah 70 kali ganda daripada api dunia ni. Kita nak beritahu kuat Allah ni. Jadi jangan sampai ada antara kalangan kita ni yang rasa-rasa boleh nak lawan Tuhan. Ya. Hari ni tengok macam-macam hukum keluar. Boleh peluk anjing lah, ya. Boleh pula anak zina letak bapaknya bin dia lah. Macam mana besok perwalian dengan harta bersaka macam mana? Dah tak peduli dah. Ni tengok, seolah macam mencabar hukum Islam, ya. Merubah rabit hukum Allah, ya. Kan itu parang ni kata, kalau adalah sebarang orang nak cuba, ya, nak lawan Allah, ya, kekuatan Allah, maka perbuatan itu adalah sia-sia dan adalah tidak logik sama sekali. Di mana dia menyebut kekuatan Allah yang maha sempurna itu tidak pernah merasa lemah ataupun merasa gentar menghadapi puak-puak penentangnya, sama ada di alam bumi ini atau di mana saja. Ya. Contohnya terdahulu kita baca macam mana tentera bergajah Abraha dengan satu ketumbukan yang besar datang cuba nak runtuh Kaabah. Apa jadi? Layu, kering, macam daun yang telah dimakan oleh ulat, ya. Bertembung dengan burung yang kecil-kecil. Bayangkan, ayat ni pun selalu kita baca dalam solat kita, ya. Jadi ambil pengajaran ni, ya. Sebab setiap ayat Quran ni ada ibrahnya, ada kisahnya, ada asbabun nuzulnya, ya. Itu. Kemudian disebut lagi,
Seluruh isi alam mengaku tunduk dan bertasbih memuji kebesaran dan keagungannya Allah Ta'ala. Yang mana pengarang ni kata tak boleh nak digambarkan dengan jangkauan akal pemikiran kita. Cuma kita tak faham bahasa burung, kita tak faham bahasa semut, kita tak faham bahasa desiran ombak di laut. Semua ini bertasbih, ya, membesarkan, memuliakan Allah. Jadi kalau kita tak boleh buat begitu, patutlah kita ni ada rasa malu, ya. Sebab lain pada makhluk jin dan manusia ni, tidak ada pernah yang menyanggahi fitrah mereka sendiri. Tak ada silap, semuanya mengikut acuan Allah. Sukatan baik, yang paling besarnya matahari, bulan, langit, tak pernah ada yang buat perkara yang menyahi daripada kehendak Allah Ta'ala. Malahan saya sebutkan dulu dalam surah An-Nahl ayat 48, sekalipun Allah sebut bayang-bayang pun tak pernah menyalahi. Kalau objeknya tu jari, bayangnya jari juga. Kalau jari kita 5, bayangnya 5. Tak pernah canggah. Ya, ini kena dipikir-pikir. Begitu juga disambung dalam keterangan ni, syarah dia menyebut, punca segala kekuatan kesemuanya adalah bersumberkan daripada Allah. Macam kita kan, kuat ni dari mana? Sedikit tempias yang Allah beri. Kalau Allah tak beri kuat, tak ke mana pun. Sebab itu kita jangan salah guna kekuatan sedikit yang Allah beri ni. Tambah-tambah ulama menyebut, setiap orang yang beramal saleh, beriman, bertakwa, berakidah secara yang benar tadi, setiap apa yang dilakukan semuanya adalah ilham, kekuatan yang Allah beri. Ya. Contoh yang saya gambarkan sini, ya, orang yang dapat ilham kepada orang yang takwa, beriman tadi, kalau mata dia akan melihat benda-benda yang menepati syarak saja, mana terhindar dia daripada melihat yang haram. Kalau telinga pun begitu, Allah ilhamkan dia mendengar benda-benda yang baik. Tangan kaki pun begitu. Itu hari ada saya dalam TV Astro, ya, kerap ceramah dalam program apa nama itu, kalau dah jodoh, Ustaz Kazim dia hurai benda tu. Cuma saya cerita yang isi saya ada sikit kurang huraian dia tu. Saya kata macam ni, kalau orang yang beriman, bertakwa, dari tangan yang Allah ilhamkan, kalau musim-musim mengundi, dia mesti mengundi parti Islam. Setuju? Ialah kalau kita tangan kita kata iman takwanya, ilhamnya begitu, patut ditambah macam itu. Tak boleh masuk TV lah. Setuju tu Haji, duduk belakang. Jauh dulu lah, selalu dia depan. Saya cakap ikhlas. Orang bertakwa, beriman, berakidah, semua perbuatannya Allah ilhamkan yang baik-baik. Jadi kalau musim mengundi, tentu dia mengundi parti Islam. Dia tak undi parti Taghut. Dia tak begitu. Kalau itu dapat dihebatkan, Masya Allah, orang akan faham. Sebab dorongan kita, benar salahnya berpandu pada akidah. Ya. Sebab dia asas. Saya selalu bagi gambaran supaya mudah kita faham. Contoh dunia di mana, tengok kapal terbang. Kenapa dia selamat? Terbang dengan 700 km 1 jam.
ketinggian sampai 30,000 kaki, walaupun waktu malam. Kenapa? Sebab dia ada ikatan dengan orang yang mengawal di bawah. Maka akidah macam tu. Kita yang jadi betul bila kita terikat dengan Allah. Sebab itu bila kita dengar laporan kemalangan kapal terbang, reportnya akan menyebut putus hubungan dengan orang yang mengawal di menara. Sebab jiran saya sekarang ni pensioner sebagai pengawal trafik udara. Dia kata, Ustaz nak tahu pengalaman saya bekerja dengan kapal terbang. Pilot darat lebih penting daripada pilot udara. Pilot ada dua gitu. Yang di udara mengawal di udara, kami di bawah lebih ketat mengawalnya di atas. Sebab orang atas tak tahu laluan mana nak pergi, berpandu radar ikut orang bawah, sehingga nak parking pun dia ikut kami. Kalau menyalahi boleh menyaman di mahkamah, sebab demi keselamatan. Nampak? Sebab itu peranan akidah penting. Sentiasa orang berakidah diilhamkan perkara yang luar yang benar. Lepas itu saya walaupun tidak menafsirkan macam mana ilmu tafsir, saya memahamkan dalam konteks ayat yang Allah sebut pada ayat 138 Al-Baqarah. Apa Allah sebut? Sibratallah wa man asminallah sibrah. Maknanya acuan Allah. Kata Allah, acuan aku, siapa lebih tepat acuan daripada acuan aku, maka acuan aku yang benarnya. Maka apa yang Allah buat ini semuanya bukan acuan dia, ya. Jadi bila kita ikut acuan dia, umpamanya berakidah, kita akan menerima dalam pemikiran kita, dalam hal dunia pun tidak ada maknanya satu benda dikatakan silap, tak betul kalau dia keluar pada acuan, mesti betul. Maka itu kaedah kita dengan Islam. Lepas tu saya bagi gambaran sudah kita sambung, kita dengan Quran, dengan hadis Nabi, kita bersyahadah, nampak? Kita sembahyang, kita puasa, kita haji, kita umrah, kita bertasawuf, kita berfiqh, kita bertauhid. Nanti tak lama kita sembelih korban. Apa semua tadi? Itu adalah acuan yang Allah tetapkan. Jadi kita mesti ikut acuan. Kita mesti ikut apa yang Allah hendak, barulah tepat benar. Kalau kita rasa-rasa dalam pada itu kita ikut dalam khusus, dalam amalan yang khusus tadi, tapi dalam peramalan keluar kita menyanggahi, disitulah kita telah membuka jalan berlakunya kesyirikan. Boleh faham? Tak faham? Maknanya kalau kita buat ibadah khususiah tadi macam puasa, zakat kat situ saja, di luar hidup kita bercanggah, mana syirik lah. Senang je. Kalau kita kaji pada benda, maknanya kita tidak ikut acuan yang sebenarnya. Lepas tu apa yang kita buat dalam ibadah yang khusus tadi mesti nampakkan luar hidup kita, seharian kita, baru betul. Lepas tu saya bagi contoh macam air ni, botol ni. Kenapa bentuknya macam ini? Sebab dia keluar dari acuan. Bawa kertas ni pergi photostat, maka gambarnya macam ini. Itu kaedah kita beragama. Siapa boleh ikut ni? Hanya orang yang berbenaran akidah mereka yang boleh ikut. Kalau ni dented, kemik, tak pakai dah. Saya pernah ceramah di Proton, ceramah di Cycle Terrace. Sebelum ceramah saya lawat kilang tu, tengok kilang pasang kereta. Sebari bonnet sama, boot sama, pintu sama, baik di Proton, baik di Mercedes. Cycle Carry dengan Mazda. Kita Mazda pasang sana.
Kenapa sama? Sukatannya moden sebab dia keluar pada acuan. Betul? Ya. Kemudian sebelah sana pula satu Mercedes cantik tapi tak dikeluarkan. Saya tanya QC, kenapa? Kereta ni Ustaz nak di-scrapkan. Saya tanya kenapa? Ustaz tengok, ada yang tak kena, tak ikut acuan. Maka itu kaedah kita beragama. Walaupun saya tak tafsirkan secara tepat ayat 138 Al-Baqarah tadi, sebab kalau ikut tafsirnya, kata ulama, kalau ambil lain maknanya termasuk kita mengambil Yahudi Nasrani, mana tak betul. Yang betul mesti pada Islamnya, yang mana berasal Quran Sunnahnya. Macam tu. Itulah cara kita nak ikut. Sebab itu kita belajar akidahnya, supaya kita benar-benar setiap amalan kita itu mengikut acuan yang sebenarnya. Sebab itu Allah, ayat tadi dalam bentuk ayat istifham inkari. Allah soal, Allah jawab spontan. Sifat Allah wa man asliallah sifat. Acuan aku, celupan aku, siapa lebih acuan pada aku punya, maka Allah kata aku punya acuan lah lebih benar, lebih betul. Jadi mana kalau kita nak betul, berbalik kepada Islam. Apa pun amalan kita dalam tasawur yang lengkap, bermula pada akidahnya, ilmunya, amalannya, akhlak, adab dan sebagainya, sampailah ke tahap ekonomi, politik, dakwah, jihadnya. Macam itu, ya. Sebab itu dia kata sini, ya, balik sambungan tadi, punca segala kekuatan itu semuanya adalah bersumberkan pada Allah. Adalah kata para mustahil sama sekali seorang manusia atau mana-mana juga makhluk yang berhasrat untuk menentang kuasa kekuatan Allah Ta'ala itu seperti yang dilakukan oleh Namrud dan Firaun, ya. Jadi maknanya mustahil dilawan. Memang kita tengoklah sejarah, ya, macam mana Namrud, Firaun, Qarun, yang Allah ceritakan dalam ayat-ayat ini. Jadi kedua-duanya kata muara musnah di tangan kuasanya Allah. Namrud, raja yang angkuh di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, musnah dengan Allah utuskan nyamuk yang membunuhnya. Nyamuk kita hari ini pun dah, ya, bukan nyamuk. Saya kadang-kadang ke laut, ya, kena gigit di agas pun tak larat. Agas kecil je, ada kena penyengat seekor dah demam 2-3 hari. Nak sombong apa kita ni, ya? Nyamuk datang, serang seekor je, ya. Begitu juga Firaun, raja yang zalim, ya, di Mesir di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, tenggelam karam di Laut Merah. Ingatlah dan ketahuilah, ya, kata Allah pengarang ini, tiadalah siapa yang akan berjaya kalau cuba nak menentang kuasa kekuatan Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, kekuatan yang maha sempurna itu. Sebab itu dalam kitab akidah yang lain, ya, antaranya tulisan, ya, Syekh Abdul As-Salman, ya, dia mengatakan, ya, ada 3 rukun bagi mengimani nama-nama Tuhan. Ambil nombor 3. Dia kata dengan nama Tuhan itu hendaklah terkesan atas diri. Terkesan. Bila terkesan maknanya kita baca macam mana sejarah, ya, Allah menyiksa Firaun, Namrud ni, supaya kita pun janganlah sikap kita lawan Tuhan, kita akan tak mampu menanggungnya. Itu maknanya dia kata, ya, yang ketiga dia hendaklah dengan nama Tuhan tadi, macam nama Al-Matin tadi. Sebelum ni Al-Qawi kan, Al-Qawi kuat, Al-Matin kuat sempurna. Hendaklah terkesan atas diri, maknanya kita tak, maknanya datanglah jiwa yang takut dengan Allah, barulah maknanya boleh menokok, menambah iman kita. Itu cara dia, ya. Saya ada kitab dia, ya.
Dia beraliran ulama ini ahli sunnah wal jamaah. Itu. Maka begitu jugalah, tidak mengharapkan bantuan daripada siapa untuk menewaskan musuh-musuhnya. Allah nak buat sesuatu, tak ada siapa bantu, dia lah sendiri dengan kekuatan yang ada. Bukan macam kita kan, kita nak buat apa pun kena ada bantuan, seorang tak boleh. Ini tak lama lagi kita nak sembelih korban lembu kerbau, seorang tak boleh buat. Merah, ada tak sini teror buat seorang? Nak tumbangkan lembu kerbau seorang tak mampu. Paling kurang je 5-6 orang. Pengalaman saya, jenuh bersilat, silap sepak lembu, tali sana tali sini, tali berpeluh-peluh nak tumbang kan. Bukan senang. Dengan takut lagi, kan berani sangat kita. Ada setengah orang nak tengok sembelih korban tu, darah memancar pun lari dia. Sebab nak tengok darah keluar tu sunat, walaupun yang korban tu orang perempuan. Mana kena semangat nak bagi tahu itulah lambang perjuangan Islam, perlu pada darah, perjuangan dan darah. Jadi saya harap kali ini jangan ada yang ketinggalan korban. Korban sembelih kalau boleh tiap-tiap tahun kita sertai, jangan tak sertai. Bukan banyak mana pun, tak boleh satu nama buat 7 nama kan. Sebab kita kadang-kadang benda lain kita bolehkan, takkan ini tak boleh. Kita nak bertakarub, nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau maknanya terasa susah, maknanya himpun daripada setiap bulan. Sebahagian sekarang ni dalam 600-700 dah, buat setiap bulan, buat tabung, insyaAllah boleh. Itu. Jadi Allah dia buat apa pun tak ada siapa bantu. Itu yang dikatakan Al-Matin tadi, yang dikatakan sebagai kuat yang maha sempurna. Kita ni saya dah ulah dulu, kuat kita tak sempurna. Kita kuat ni sementara, masa muda. Saya dah ulah dulu, saya dulu umur 3-40 ni kalau panjat pokok kelapa senang je. Sekarang tak larat dah. Tuan-tuan tahu tak petua nak panjat pokok kelapa macam mana? Senang je. Bawa tali, letak dekat kaki kita, dia akan sangkut dekat batang kelapa, senang naik. Ada setengah orang dipakunya kayu, tapi tak tahan lama lah, lama reput, dia jatuh kayu, dipasak pada tiap-tiap tiang, pada tiap-tiap pokok. Dulu masa muda senang ni, sekarang tak boleh dah. Kenapa disebut? Kerana dia kita Allah berdiri sendiri dengan segala kekuatannya yang teragung. Mana nak buat bandingan tak boleh. Bagi contoh bandingan mana kekuatan yang ada di alam dunia ni, berkumpul macam mana pun takkan boleh menandingi kekuatan yang ada pada Allah. Maka dia kata sebaliknya, manusialah yang mengharapkan pertolongan kekuatan daripadanya bagi menumpahkan musuh-musuhnya, sama ada golongan kafir yang ganas lagi zalim. Kita tolong dengan Allah, barulah mana Allah bantu. Seperti mana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat ke-7 ada menyebut, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai sekalian kamu orang yang beriman, seandainya kamu tolong agama aku, saya tak tolong kamu. Jadi ayat ini bukan makna Allah lemah minta tolong, bukan. Allah nak bagi pahala. Allah nak bagi pahala yang besar pada kita, bantu agama, supaya kita bekerja, supaya kita berjuang jihad. Itu guna dia. Jangan kita silap tafsir pula. Kenapa ni nak kena tolong Allah pula? Dah, Allah tak tolong pun kuat. Cuma Allah nak bagi pahala pada kita supaya
Kalau sekiranya kita gugur, syahid. Jadi cara Islam tu mesti diperjuangkan. Ya, itu caranya. Kemudian golongan yang dikurniai Allah Ta'ala dengan kekuatan, keperkasaan, ketegapan tubuh badan dan filsarunya, hendaklah dia mensyukuri nikmat Allah dengan tidak menggunakan kekuatan yang Allah beri dengan cara menindas. Jangan. Ingatlah, kita kuat tu Allah yang beri. Jadi jangan salah guna kuat tu pada benda yang tak kena. Buatlah macam saya sebut tadi, ya, kaki ke mana? Melangkah tempat yang baik, ya. Tangan pun begitu, memegang yang baik, ya. Itu Allah yang begitu kekuatan tu, tenaga, ya. Jadi jangan salah guna, ya. Kekuatan yang ada, kaki kita melangkah tempat yang maksiat, tak betul lah, ya. Melangkah tempat yang baik-baik. Lepas tu tuan-tuan, ya, macam mana kita nak mendakwa, nak boleh masuk melangkah ke syurga kalau kaki yang sihat, yang kuat ini kita tak boleh nak bawa langkahnya ke masjid rumah Allah? Serius kan? Macam mana soalnya? Kita kata mendakwa nak pergi syurga, ya, tapi kaki kita tak kita langkahkan tempat yang baik-baik, payahlah. Jadi kalau kita nak syurga, nak apa balasan yang baik, pastikan kaki kita melangkah tempat yang baik. Kerana langkah kita tadi berjalan tu Allah yang beri kekuatan. Saya cukup ni dah ada kawan saya ni, seorang jurutera, dia kemalangan, kemudian dia paralyzed, dia boleh pinggang ke bawah sebab dia punya urat saraf dia kena kerat, kena potong. Tapi lepas itu dia tak tinggal solat berjemaah. Dalam pada kaki tak boleh jalan, dia gunakan tu kerusi roda. Kereta yang dibawa tu dah diubah suai supaya mudah nak bawa. Kereta tekan minyak tu dia ubah di tangan, semua diubah sesuai. Itu saya bangga tengok, ya. Jadi kita rasa macam malu lah kalau kita yang sihat, yang kuat ni tak boleh mari masjid, ya. Dia cacat. Kami sama-sama lawak anak kat Jordan, tiba-tiba balik kemari, accident, dia pakai motor besar, dia mengelak kereta rosak tengah sikit, kereta belakang langgar dia. Dah saya ingat 5-6 tahun dah paralyzed, tapi dia tetap istiqomah dengan solat berjemaah. Itu mana cabaran untuk kita. Kalau kita yang sihat, dia tak boleh, ya. Semalam saya di Bukit Lancung, ya, satu Pak Haji tu, dia buta, dia boleh datang, ya, berjemaah bawa tongkat. Sama ada kadang-kadang anak ditarik tongkat tadi atau isteri. Kita yang celik tak mari, macam mana? Dia tak kena, ya. Sebab saya selalu beri penekanan, kalau kita nak istiqamah ke amalan kita, tanamkan dua sifat ini, ya. Cuba ambil ni tip yang saya amalkanlah untuk kita kongsi. Kalau kita macamnya, contohnya ada program di masjid ini, ataunya kita dengar azan, ya. Pertama, kita menjadi orang yang terpanggil. Kalau azan, dengan azannya kita mari. Kita tengok ada handbill, ada maklumat, oh malam ni ada kuliah, kita baca, ada ceramah, kita datangkan sifat terpanggil, kita datang. Yang kedua, kita buat hukum sendiri. Macam mana saya hukum sendiri? Jadi kalau tak hadir, kita hukum kita ni macam seorang berdosa. Buat rutin, insya-Allah kita akan jadi orang yang sentiasa istiqamah. Kecuali lah rusak dia, pelonggarannya kalau kita ada sakit, ya, yang menghalangi kita atau lain lah. Ini tak ada apa pun, ya. Saya kadang saya bercakap benda macam ini, ya.
Saya gunakan bahasa jauh, agak malam ni orang jauh. Kita nak cakap, nak buat, jangan berlakunya konsep mencela-menceli. Tuan jauh mencela-menceli macam ni. Hari ni ada, esok dah tak ada, lusa ada balik, tak ada apa sebab. Contoh macam Ramadan lah. Macam ini tuan, kalau bulan Ramadan bukan macam ini, awalnya ramai lagi. Habis Ramadan tak ada. Itu mana hari ni lah, esok lain. Patutnya istiqamah. Sebab itu dia kalau ulama ada menyebut ya, kalau kita nak menambah baikan amalan, dia kata naklah menambah konsep 5 mim 1 alif. 5 mim dari mana? Ya. Pertama, muhasabah, berkira diri kita ni, cek balik. Macam mana Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kamu sebelum Allah hisab. Muhasabah. Keduanya, mujahadah. Mujahadah yang kenapa perlu? Kerana nafsu kita ni liar, tuan-tuan. Kalau tak dimujahadahkan dia liar. Seperti yang Rasulullah sebut satu hadis yang menyebut ya, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nabi syahwat. Artinya lebih kurang maksud macam ni, walau tak tepatnya, lorong-lorong yang membawa syurga itu biasanya kata Nabi memang tidak digemari oleh nafsu. Kalau perkara yang membawa ke neraka, ini nafsu. Saya bagi contoh, mudah tentuannya, pernah tak kita timbang selimut yang kita pakai masa tidur? Ada tak beratnya sampai 30 kg? Tapi subuh bukan senang nak tolak, bukan mudah nak tolak kalau tidak ada mujahadah kita, kesungguhan lawan nafsu. Sebab tidur tu nafsu. Lepas tu kata ulama, kena mujahadah lawan. Ya, kena sungguh-sungguh. Mana? Pakai tip yang saya sebut dulu tadi. Terpanggil, kalau tak hadir, rasa diri itu berdosa, buat hukum sendiri. Tak apa, macam tu. Yang ketiga, muraqabah. Artinya kita perasan kita ni sentiasa di dalam pemerhatian Allah. Sebab Allah namanya Ar-Raqib yang kita baca nombor 44. Ar-Raqib, sentiasa di dalam pengawasan Allah, penglihatannya, rakamannya, rasa begitu. Jadi ini ada, kita nak buat tu pasal tak berani. Macam kes yang sebut dulu, seorang budak yang kerja mengembala kambing di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cuba nak ambil kambing ni. Kata budak ni, mana boleh, nanti tuan aku tahu macam mana. Kata Umar, Sayyidina Umar kata, mana tuan tu ni banyak atau ekor, kan ambil 3-4 ekor bukan tahu ni. Betul kata budak ni, tetapi ya, Tuhan kita tahu. Ini muraqabah namanya. Itu mim yang ketiga. Mim yang keempat ialah mu'aqabah. Artinya ya, kalau balik pada hadis Nabi, apa Nabi sebut? Setiap anak Adam tidak ada yang perfect, ada dosanya. Lalu kata Nabi, sebaik-baik orang yang berdosa itu taubat. Itu namanya mu'aqabah. Berbalik. Macam mana Imam Ghazali sebut ya, hukum orang taubat bagi yang berdosa itu ialah wajib ya. Kalau dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali juga menyebut bagi orang yang salih wajib buat 4 perkara. Yang kedua dia kata hendaklah bukan taubat dengan taubat nasuha. Dia pernah masuk ruang mu'aqabah. Yang kelima dipanggil mu'ahadah, menyelesaikan aku janji. Mana dia? Contohnya tadi kita semayang, kita bersyahadah, luar semayang kena tunaikan. Sebab tadi rata-rata mungkin kita semua baca doa ya,
iftitah yang kita baca tu ialah ayat Quran 162 surah Al-An'am, inna solati sampai habis itu, maka kena buktikan luar semayang. Kemudian penutup dia dikunci dengan satu alif yang saya katakan tadi, iaitu hendaklah berlakunya istiqamah. Bila ada 5 mim 1 alif, insya-Allah jadi kita akan menambah baik dengan amalan kita. Jadi tuan-tuan, saya uraikan sebab apa kekuatan yang Allah beri. Jadi hendaklah gunakan sebaik mungkin dalam perkara Tuhan. Jangan maknanya kekuatan yang Allah beri kita melakukan maksiat kepada Allah. Dengan jalan bersyukur. Syukur kita ada mata, syukur ada telinga, syukur kita ada lidah, syukurnya ada tangan, kaki, syukurnya ada kehidupan, hayat dan sebagainya. Jangan sampai salah guna. Ini disebut sampai katanya sehingga menindas orang lain yang lemah. Tetapi sebaliknya hendaklah dipergunakan kekuatan itu untuk mencari barang yang Allah redha di alam ini, dan hendaklah membela golongan-golongan yang teraniaya, golongan-golongan yang terzalim dan memerlukan bantuan serta pembelaan berterusan dari mereka yang gagah perkasa itu. Orang yang ada rasa kuat, tak kira sama ada kuat ekonominya, kuat tenaganya, bantulah orang yang memerlukan. Itu tuntutannya disebut oleh pengarang ini. Baik, khasiatnya ataupun faedah utama yang boleh dipetik tuai kata pengarang, hasil sekiranya nama Al-Matin ini disebut dalam amalan sebagai zikir harian kita, maka dia mengatakan ada 3 kelebihan. Pertama, barang siapa berzikir dengannya atas anak-anak kecil, sama ada tak kira lah laki-laki pun atau perempuan, katakan ya matin 10 kali, insya-Allah Allah akan pelihara dia daripada kejahatan zina. Bagus ni Al-Matin. Allah akan berkekuatan kita untuk menjauhi daripada perkara yang ada kaitan dengan zina. Saya dengar laporan IKIM bila setahun saja laporan anak luar nikah ni, Masya Allah, beribu setahun, makin hari meningkat. Mana selagi mana hukum Islam tak berlaku, benda ni tak akan berhenti. Tak ada jaminan. Sebab selain hukum Islam, dia tak boleh mana menyelamatkan. Itu sebab saya banyak kali menyebut, bila undang-undang Islam ni berlaku, 5 perkara asas terjamin. Sama ada agama, tak akan berlakunya murtad. Sebab Nabi mengarahkan bila ada orang murtad, hendaklah dibunuh. Yang membunuh tu kerajaan Islam. Berdasar pada hadis kata, man badala dinam faqtuluhu. Orang murtad itu hendaklah dibunuh. Seandainya dipanggil di arahan taubat, beri masa tak nak. Islam ni tak ada kejam, tuan-tuan. Bagi masa, disuruh balik semula. Kalau dia tak mahu, kena jalankan hukum. Dan mesti disaksikan oleh orang awam ketika kepala itu dipancung. Bukan Islam tu ganas tak, dia yang ganas sebab keluar agama. Itu yang telah ditetapkan. Kemudian terjaminnya zuriat ni. Zina-zina ni tak ada. Sebab kalau berlaku juga, hukum Islam kata kalau yang tak pernah berkahwin, dia hendaklah disebat dengan 100 kali sebatan. Kalau pernah berkahwin, hendaklah dia rejam sampai mati. Kita dengar hukumnya pun dah takut, tambah nak buat. Kesannya macam mana Allah kata nakal minallah. Kelantan huru-huru nak buat, kita ni takut. Itu kesan dia. Mana mendatangkan ketakutan nak lakukan tadi. Undang-undang yang ada ni tak boleh. Lepas tu saya mengajak tuan-tuan, kalau orang buat undang-undang tidak mengikut syariat,
kita wajib meraguinya. Kalau orang undang betul ikut Quran sunnahnya, kita kena yakin. Sebab nak pelihara iman dan akidah kita, jangan sampai rosak. Kita terbalik kadang-kadang ya. Yang mana jelas ini hukum Islam, kita ragu. Yang mana tak Islamiknya, kita yakin tak betul. Itu salah tuan-tuan ya. Kendaraan harta terjamin, tak ada orang curi. Kalau sahabat curinya, potong tangan. Terjamin nyawa, tak ada orang bunuh. Kalau bunuh, hukum kisah, bayar bunuh. Kecuali kalau ya, dia punya keluarga mengampunkan, dibayar dia, itu lain cerita ya. Jaga akal, tak ada mabuk. Hari ni tengok ya, mabuk. Baru bapak saya aksiden pun, Cina buat kita mabuk. Mabuk ni memang jadi balik belakang ya. Kemudian yang keduanya, dengan menulis 500 kali dan diminumkan airnya bagi perempuan yang sedikit barang air susunya, insya-Allah air susunya akan bertambah banyak. Ini biasanya kita tengok ditulis di atas pinggan putih ya, ditulis saya kata minum air ni 500 kali banyak ni. Saya rasa tak payah tulis, zikirkan saja ya. Dan yang ketiga, sekiranya seorang itu menghadapi kesusahan dan maknanya payah lah ya, sebutlah nama ini beberapa kali ya. Ya mati insya-Allah kesusahan yang dialami itu maka akan terhapus. Sebab kita seru nama Allah ya. Saya suka ulang-ulang benda ni ya. Kadang-kadang orang tanya kan, mana dalil yang nama-nama ni boleh ya, kita gunakan untuk doa dan sebagainya, zikir. Buka ayat Quran ya, saya bagi 3 ayat ya. Tak cukup kalau kita baca tafsir apa ni, terjemahan saja tentang kena buka tafsir ni sekali ya. 3 ayatnya, pertama ambil surah Al-Isra ayat 110 ya. Yang keduanya tengok ya, surah Al-Hasyr ayat 24. Kemudian yang ketiganya tengok surah Al-A'raf ayat 180 ya. Sambil tengok terjemahan, tengok tafsir ya. Boleh, maknanya nama-nama Tuhan ni kita ya, gunakan untuk ya, berdoa, berzikir sebagainya. Kalau sekiranya ada keperluan hajat yang kita hajati ya. Contohnya macam Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-24, Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Baca tafsiran ni ya, insya-Allah. Jadi ya, malam ni setakat ini untuk menghabiskan dari bulan yang lalu, insya-Allah seandainya Allah ya, beri masa ya, kelapangan kita ya, usia nyawa kita, insya-Allah nombor 56 ni kita akan baca nanti pada kuliah bulan hadapan ya. Allah disebut dengan nama Al-Wali, yang bermaksud Allah itu maha melindungi. Allah ni maha pelindung ya. Pelindung bagi orang. Ini pun ya, tak kurang juga hebat apa yang ulama ini ataupun pengarang ilham uraikan bagi kita. Itu saja insya-Allah tentang yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan jadi berkat manfaat bagi kita, dapat kita berkongsi sama-sama ilmu dan dapat mengamalkan dan menambahkan keyakinan kita sebagai orang yang berakidah ya. Itu saja ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadza dhanban la ghafarta wal hajata illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa satarta wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa alamta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita akhiri sama-sama.